soalan tentang 9.6.1 mengeksperimen untuk mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan. Kita nak tengok sampel makanan yang kita buat eksperimen itu berapa nilai tenaga dia. Okey, berapa nilai tenaga bagi setiap makanan tersebut. Okey, jadi siapa yang ada buku teks untuk form 4 boleh buka muka surat 156. Okey, aktiviti 94, ataupun yang boleh tengok secara digital buku teks digital, mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan. Okey, sebelum kita tengok eksperimen berkenaan, kita nak tengok dulu apa maksud gizi seimbang. Okey, so gizi seimbang kita dah belajar dah sebenarnya masa tingkatan 2 kalau tak silap cikgu sekolah. So bila sebut gizi seimbang, dalam setiap makanan tu, gizi tu macam makanan lah, dia mesti ada 7 kelas makanan dengan kadar yang betul. Apakah kelas makanan yang terlibat? Ada 7 karbohidrat, lipid, protein, vitamin, garam, mineral, serat dan air. Okey. So pemakanan ni mestilah dalam kadar yang betul. Maksudnya dalam satu hidangan itu dia tak bolehlah terlebih banyak karbohidrat. Dia tak boleh terlampau lebih lipid, tak boleh lebih protein. Dia mesti dalam kadar yang betul. Okey, dan kuantiti yang seimbang serta ikut keperluan seseorang. Okey, maksudnya kita tak bolehlah nak samakan cara pemakanan bagi orang tua dengan orang muda. Okey, kita tak boleh samakan cara pemakanan bagi lelaki dan perempuan sebab faktor-faktor yang berbeza ni menyebabkan kadar bagi seseorang tu tak sama. Okey, contoh, kalau dari segi pekerjaan, kalau cikgu dengan kerani, siapa yang perlu karbohidrat lebih? Alia. Alia ada situ. Cikgu dengan kerani, siapa makan lebih lagi? Bagi respon sekali cikgu cakap seorang-seorang. Siapa-siapa boleh jawab? Cikgu dengan kerani, siapa makan lebih? Cikgu. Cikgu makan lebih. Cikgu makan karbohidrat lebih sebabnya tenaga lebih. Dia nak bergerak kan. Kalau kerani dia duduk je dalam pejabat, so tak bergerak. Kalau macam buruh dengan cikgu pula, buruh lagi banyak makan karbohidrat dengan lipid, so tak sama faktor dia. Okey, so apakah maksud nilai tenaga pula? Nilai tenaga ialah jumlah tenaga yang dibebaskan. So tenaga yang dibebaskan ni adalah dalam bentuk tenaga haba apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Okey, jadi macam kes kita lah, kalau kita makan, badan kita akan rasa panas sikit sebab tenaga haba dibebaskan. Okey, panas sikit. Macam orang dekat kutub utara, kutub selatan, dia kena makan lebih lipid sebab nak memanaskan badan. Jadi nilai tenaga ni diukur dalam bentuk tenaga haba. Okey, so nilai tenaga adalah diukur dalam bentuk tenaga dalam unit kilojoule per gram. Kena ingat unit untuk nilai tenaga kilojoule per gram. Dan unit lain yang kita boleh kira adalah kalori. Setengah sebut kalori kan, kalori nak bakar, kalori makanan. Okey, 2 unit ni digunakan untuk mengukur nilai tenaga. Okey, 1 kalori atau 4.2 joule ditarifkan sebagai kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius pada satu tekanan 1 atmosfera. Semua satu. Okey. So, yang ni, formula ni kamu kena ingatlah untuk kirakan nilai tenaga. Senang saja. Jisim air tu akan diberikan. Kemudian, 4.2 tu kena ingatlah dia punya formula tu. Dan peningkatan suhu air. Masa kita buat pengiraan nanti, mesti ada suhu awal dengan suhu akhir. So peningkatan suhu akhir maksudnya peningkatan suhu air ni suhu akhir tolak suhu awal. Okey, nak ingat senang saja, semua tu dibahagikan jisim sampel makanan. Okey, kita terus masuk kepada pernyataan masalah. Dalam buku ada kan? So kamu bernasib baik kalau kertas 3 kamu kena reka bentuk eksperimen.
Untuk KSSM yang baru ni, cikgu rasa tak ada soalan penyataan masalah yang kamu kena tulis. Jadi kamu kena tahu sahaja apakah bentuk penyataan masalah tu. Okey. So kalau nak buat penyataan masalah, dia mesti dimulakan dengan perkataan yang menunjukkan soalan. Okey. Apakah, bagaimanakah, bergantung kepada statement tu lah. Okey. Kat sini, apakah sampel makanan yang mempunyai nilai tenaga paling tinggi? So, soalan kena ada tanda soal. Okey, cikgu tengok point dia, pointer. Senang, okey. So, dekat sini, dia ada tanda soal, soalan. Sampel makanan ni adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. PM dia. Kat sini, cikgu akan sebut sebagai MV. MV tu manipulated variable. Okey, nilai tenaga adalah pemboleh ubah bergerak balas ataupun RV. Okey, penyataan masalah. Kemudian hipotesis. Hipotesis dekat sini ada dua, kacang tanah dengan kacang gajus. Dekat sini kacang tanah dengan kacang gajus adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, mempunyai nilai tenaga yang lebih tinggi berbanding kacang gajus. Yang ni hipotesis ni tak apa. Kalau kita tulis dulu kacang gajus mempunyai nilai tenaga lebih tinggi banding kacang tanah pun tak apa, tak ada masalah. Sebab ni hipotesis saja. Okey. Dekat sini nampak hipotesis pun ada pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. Mesti ada gabungan dua tu, connection dia. Okey. Kemudian ada pemboleh ubah. Kamu kena tahu lah pemboleh ubah. Semua ni ada kaitan. Kat sini ada PM ataupun MV, RV, sini pun ada RV dengan MV. Okey, seterusnya. Okey, bahan air suling, sampel makanan, kapas dan plastisin. Okey, radas, kaki retot serta pengapit. Tengok sini cikgu tengok gambar ni. Plastisin, air suling, kacang tanah, kacang gajus, kapas. Kemudian kita ada penimbang elektronik. Yang ni digital, dekat makmal kita pun ada. Kemudian kita ada tabung didih, termometer, jarum panjang untuk lekatkan kacang tanah ataupun kacang gajus. Kemudian kita ada penunu Bunsen. Kemudian kita ada bikar, kaki retot dan pengapit. So yang ni masa menengah rendah tu biasa pegang kan. Cikgu takut nanti kalau lah eksperimen yang sama keluar, kamu tak biasa pegang, saat duduk ketak-ketak. Tak payah, kamu kena bertenang saja masa buat amali nanti. Kemudian kita ada penghadang. Okey, penghadang. Okey, ini radas dia. Perhatikan. Radas untuk menjalankan eksperimen nilai tenaga. Okey, cikgu yang ni ada dalam buku Cikgu akan straight terus kepada kaedah macam ni Okey, first kali kamu kena bayanglah masa cikgu explain ni, kamu kena bayang kamu tengah buat. Okey, nanti bila tengok video tu kamu dah ada macam experience kita rasa macam kita buat lah ni. Sebab alam maya terpaksalah kita berangan-angan kata kita buat. Okey, first kali sebab dah nanti eksperimen kena buat seorang-seorang. Jadi tak boleh harap kawan. Kena buat seorang-seorang. Okay, first kali make sure masa nak timbang tu kipas kena tutup. Sebab bila kipas buka dia akan ganggu kita punya bacaan dekat penimbang ni. Okay, so timbang, lepas timbang catat dalam soalan tu. Soalan nanti dia bagi. Soalan tu dia gabung sekali dengan fizik, kimia, bio. Tapi ini untuk bahagian bio lah. Kamu catatkan. Pastikan unit kena tulis. Okay, unit ni. Takut nanti panik, lupa unit. Unit kena tulis. Unit wajib. Okay. So, kemudian lepas kita timbang, kita kena ukur isi padu air. Okay. Sukat 20 isi padu air. 20 ml air suling menggunakan apa alat ni? Nama apa alat ni? Abid. Alat untuk mengukur isi padu air. Nama apa? Abid Nabid. Apa dia? Alat untuk mengukur isi padu air.
Silinder? Silinder penyukat. Okey, silinder penyukat. Okey, macam mana nak ukur? Macam mana nak ukur? Cuba tengok. Tengok cara nak ukur. Kamu tak boleh lagi picit-picit apa tu botol air suling tu. Lepas tu tak keluar, panik, pergi buka tuang. Relax. Kamu kena tekan pelan-pelan dekat botol air suling tu. Okey, bagi dia masuk sampai ukuran 20 ml. Pastikan mata mesti selaras dengan bacaan kita nak baca tu. Kalau macam rasa tak selesa nak buat macam ni, kamu boleh macam bongkok duduk. Okey, duduk. Lepas bukan duduk, masuk cikgu letak atas meja. Yang ni kamu selalu buatlah dekat makmal. Okey, pastikan mata tu dia mesti selaras. Jangan baca daripada atas. Sebab kita tak nak elakkan paralax. Benda-benda ni semua pengawas akan tengok Pengawas akan tengok. Jadi kena pastikan betul lah cara kita buat. Okey. Next, masukkan air suling tadi. Tadi kita ukur dengan silinder penyukat. Lepas tu masuk pelan-pelan dalam tabung didih. Masuk dalam tabung didih. Lepas tu kita apitkan tabung didih kepada kaki retort. Siapa tak ada experience nak apitkan tabung didih tu? Jangan ketat sangat, sekejap lagi pecah pula tabung didih tu. Okey, pelan-pelan relax saja. Okey, sekiranya kamu ada masalah masa buat eksperimen tu, angkat tangan, bagi tahu dekat pengawas ada masalah. Jangan duduk diam saja. Sekali duduk teriak seorang-seorang kat situ. Tak payah, kamu relax saja, panggil pengawas. Pengawas tu cikgu lah, cikgu yang akan bertugas. Cikgu sekolah lain dia bertugas. Lepas tu kata ni saya ada masalah ni, katakan pengepit ni tak boleh nak pusing ketat sangat ke apa semua, boleh bagi tahu dia akan tolong. Okey. And then lepas tu kita masukkan termometer. Okey, masukkan termometer. Lepas tu kita kena ambil kapas, letak di sekeliling termometer sebab kita nak pastikan termometer tu dia tetap pada kedudukan dia. Okey. So di sini ada langkah berjaga-jaga. Kita kena pastikan berbuli termometer yang bawah tu yang ada mercury tu tidak menyentuh dasar tabung didih. Okey. Sebabnya nanti kita akan panaskan api dekat bawah. Jadi kita tak mau tenaga haba yang keluar tu, yang daripada api tu direct terus kepada berbuli tu. Sebab nanti dia punya apa tu keputusan dia tak accurate. Sebenarnya kita nak ambil haba yang dipanaskan tu, haba dalam air tu, haba yang digunakan untuk meningkatkan 1 gram air. Nampak tak? Jadi kita kena pastikan jangan termometer tu tak boleh letak bawah sangat. Dia duduk tengah-tengah sikit. Okey, itu langkah berjaga-jaga dia. Okey, lepas kita letak, masa ni kita tak pasang api lagi lah. Okey, kita ambil suhu awal. Suhu awal kat sini cikgu catatkan sebagai 28. Walaupun sepatutnya kamu lah yang akan tahu keputusan ni kan, tapi dah tak boleh buat eksperimen, cikgu bagi tahu siap-siap lah. Sebab saya kita nak buat pengiraan. So 28 darjah Celsius suhu awal bagi air. Okey, next. Ambil kacang tanah, cucuk dengan jarum. Okey, ambil kacang tanah, cucuk dengan jarum. Maksudnya jarum tu kita ambil yang bahagian yang tajam tu, cucuk kacang tanah tu. Okey, next. Ambil plasticine, kita letak dekat atas meja untuk bagi kacang tanah dengan jarum tu duduk tegak. And then kita letak di bawah tabung didih. Kita adjust kat sini sebab nanti kacang tanah ni akan dibakar. Nampak tak? Kat sini berbuli ni lah yang cikgu masukkan tadi. Berbuli ni tak boleh duduk dekat bawah sangat. Dia kena duduk atas sikit supaya haba daripada air ni yang digunakan untuk memanaskan berbuli. Kalau gambar ni pun sama, nampak? Detail dia macam tu. Sebab kita nak dapatkan keputusan yang accurate. Nak tengok berapa nilai tenaga dalam kacang tanah tu. Okey. Kemudian kita letakkan penghadang. Okey, penghadang ni perlu langkah berjaga-jaga sebabnya kita nak pastikan yang kacang tanah ni, haba yang kita gunakan untuk memanaskan air ni tidak hilang di persekitaran. Sebab kita tahu kalaulah kita panaskan kacang tanah, haba ni akan dibazirkan sebagai
tenaga dalam bentuk sinaran. Dia keluar ke tepi kan. Jadi kita nak semaksimum mungkin haba tu digunakan untuk memanaskan air. Baru kita dapat nilai yang tepat untuk tenaga bagi sebiji kacang tu. Satu lagi, bila kita letak penghadang ni, kita pastikan kacang tu dia terbakar dengan sempurna, terbakar dengan komplit. Jadi kalau kita buka, takut ada angin ke apa semua yang ganggu, nanti kacang tu dia mudah padam. Itu dia punya langkah berjaga-jaga pasal apa kita kena letak penghadang. Okey, lepas tu baru kita panaskan kacang tanah ni dengan cara kita letak dekat api ni supaya menyala. Okey, bila menyala saja, letak balik dekat bawah tabung didih untuk memanaskan air. Okey, letak bawah tabung didih betul-betul ni. Betul-betul bawah dia. Okey, langkah berjaga-jaga, pastikan kacang tanah terbakar berada di dasar tabung didih. Duduk bawah betul-betul. Yang ni tak apa, bawah betul-betul. Yang kita tak boleh ni, yang berbuli ni tak boleh letak bawah sangat. Yang berbuli ni. Yang kacang tanah ni kita memang galakkan letak betul-betul di bawah tabung didih. Okey? Alright, takat ni faham ke? Bagi respon sikit ke cikgu? Ada soalan tak takat ni? Tak ada ke? Tak ada. Semua faham kan? Senang je eksperimen ni sebenarnya. Senang je. Okay. And then satu lagi langkah berjaga-jaga, kita boleh kacau air tu menggunakan termometer ni. Kita kacau pelan-pelan. Supaya haba yang ada dalam air ni jadi serata. Jadi dia tak tertumpu kat bawah sangat, je serata je semua. Tapi jangan kacau kuat-kuat sangat, pelan-pelan saja. Itu salah satu lagi langkah berjaga-jaga dia. Okey, sebab nanti dalam soalan pun dia mungkin akan tanya berikan 2 langkah berjaga-jaga. Jadi kita tahulah kita nak tulis apa kan. Alright. Next. Lepas habis terbakar semua kacang tanah tu, barulah kita tengok berapakah nilai suhu yang tercatat pada termometer. Masa ni kena pastikan betul habis kacang tanah tu terbakar. Jangan masa duk terbakar tu kita baca, jangan. Kita kena bagi dia habis dulu. Maksudnya habis semua tenaga tu telah digunakan untuk memanaskan air, baru kita tengok berapa nilai pada termometer. Masa ni pun tengok mata mesti selari. Masa ni kamu boleh tunduk sikit, tengok bacaan dekat termometer tu. Okey? Tadi kita buat untuk kacang tanah. So kita boleh ulang eksperimen tersebut untuk kacang gajus pula. Sebab kita manipulitkan 2 jenis makanan kan. Kacang tanah dengan kacang gajus. Sebab kita nak tengok antara dua-dua kacang tu yang mana tenaga dia lebih tinggi. Okey. Alright. So kita dapatlah, kita catat semua data yang kita dapat. Jisim air kita ukur tadi dalam bentuk isi padu, tapi dalam formula dia nak jisim. Kita cuma tukar saja unit dia. Tak ada masalah yang ni. Sebab ada yang tanya, cikgu tadi 20 ml. Ni sebab dalam formula dia nak jisim. Kita tukarkan saja kepada gram. Nilai masih sama, 20 juga. Okey. So peningkatan suhu air, cikgu abang tadi mestilah suhu akhir tolak suhu awal. Akhir tadi kita dapat 90, tolak 28, kita dapat 62. Jadi jisim sampel kacang 0.55 gram. Okey. So nilai kacang tanah, cikgu suruh bawa kalkulator tadi kan. Cuba kamu tekan betul tak? Kod cikgu silap kira ke? Tekan kalkulator sekarang untuk buat pengiraan. Ada yang tanya kenapa kena darab 1000? Sebab kita nak dalam bentuk kilojoule. Okey. Ada juga dalam soalan dia tak tulis kilo ni, maksudnya dia tak darab dengan 1000 lah. Okey. Kalau formula kilojoule per gram, kita kena darab dengan 1000. Okey, cuba kira tengok betul tak jawapan cikgu. Betul ke? Betul. Betul, very good. Okey. 9.46 kilojoule. Okey, ada yang tanya, cikgu nak bubuh berapa tempat puluhan? Okey, seeloknya 2 tempat puluhan. 2 tempat puluhan. Nanti dalam kalkulator dia akan dapat banyak-banyak kan. Kalau
nak letak satu tempat puluhan pun boleh, tapi kamu akan genapkan jadi 9.5 lah. Cikgu pun tak tahu bentuk soalan macam mana nanti nak keluar, sebab first time untuk form 5 tahun ni. Kalau lah soalan tu dia suruh lukis graf dan sebagainya, kamu boleh letak 9.5 sebab kita nak buat graf senang. Okay. Tapi make sure kalau kita kira untuk kacang tanah, kita buat satu tempat puluhan 9.5. Untuk kacang gajus yang kita kira pun kita kena buat titik puluhan yang sama juga. Jadi jangan ambil dua tempat puluhan pula. Kalau satu, semua satu. Kalau dua, semua dua. Okay. Alright. So kira yang tu, kalau kenaikan suhu, tadi cikgu dah bagi tahu untuk kacang tanah tadi ni. Cuba kira untuk kacang gajus. Katalah kita dah buat eksperimen untuk kacang gajus, dapat nilai-nilai ni. Okey, cuba kira berapakah kenaikan suhu dan juga nilai tenaga dia. Kira sekarang. Saat cikgu nak panggil siapa dia pula. Ada siapa-siapa boleh jawab. Kata 5 pun boleh. Ataupun tulis dekat mesej pun boleh. Cikgu pakai 2 phone, 1 laptop ni. Kiri kanan, kiri kanan. Okey, kacang gajus berapa kenaikan suhu? Amir? Amir ada, Amir? Ada cikgu. Amir berapa kenaikan suhu bagi kacang gajus? 69. Okay, good. So nilai tenaga berapa? Siapa boleh dapat yang lain? Siapa dah kira dah untuk nilai tenaga kacang gajus? Formula dia senang saja. 4.2 memang tetap. Lepas tu darab dengan jisim air. Lepas tu darab dengan kenaikan suhu, bahagi dengan jisim makanan, darab 1000. Senang je. Kadang-kadang soalan dia keluar dalam soalan objektif. Sebab tu formula dia dalam bio ni, kamu jangan risau. Formula tak banyak mana pun. Ada beberapa saja yang formula dia. Jadi kamu, kalau yang sikit-sikit kamu kena hafal lah. Sayang lah kalau soalan objektif dia tanya, tak boleh jawab, sayang. Sebab soalan senang. Okay? Soalan pengiraan bagi bio tak susah. Cuma kena ingat formula. Okey, dapat berapa? Cikgu kira tadi dapat berapa? Tak tahu. Dapat dah. Fatin? Fatin Alia? Dapat berapa? Saya dapat 5.52. 5.52. Orang lain dapat apa lagi? Sama, Iman pun dapat 5.52. Okey. So, kacang gajus 5.52. Kacang tanah tadi berapa? 9.46. So, siapa yang nilai tenaga banyak? Kacang tanah. Okey, kacang tanah lah paling banyak. Walaupun kita nampak macam kacang gajus tu dia besar, tapi kacang tanah lebih banyak tenaga. Kalau kita buat eksperimen pun, kacang tanah tu dia, api dia lebih tahan lama masa kita bakar untuk kita panaskan air tu berbanding dengan kacang gajus. Tapi ada juga setengah-setengah cikgu doktor tanya eksperimen daripada kawan-kawan lain, mereka dapati kacang gajus banyak lagi. Ini bergantung pada faktor jugalah. Mungkin kacang gajus tu kadang-kadang hak yang kacang tanah tu mungkin yang lama ke yang sebagainya. Tapi kalau ikut hipotesis tu, kacang tanah tu lah yang lebih banyak tenaga berbanding kacang gajus. Okey, ini soalan perbincangan. Yang ni kamu kena buat sendiri. So, ini sebab eksperimen wajib. Kamu kena buat laporan eksperimen, kena ikut prosedur, tulis dia punya prosedur, kemudian tulis dia punya keputusan. Ambil keputusan cikgu ni. Ambil keputusan cikgu ni. Let's say lah, kalau lah kata kita berpeluang nak buat sendiri dekat sekolah, kita boleh tukar dia punya keputusan. Ini sebab backup lah, kita buat backup dulu. Okay, soalan perbincangan senang je. Yang ni dalam buku teks. Dan kita bandingkan nilai tenaga, kemudian kita beritahu sebab dia. So, nilai tenaga lebih dalam kacang tanah sebab apa? Sebab apa? Kandungan apa yang lebih?
dalam kacang tanah berbanding kacang gajus? Kandungan apa yang banyak? Alright, very good. Apa ni? Mr. Wood ni siapa dia? Mr. Wood? Siapa dia? Lipid banyak. Okay, very good. Lipid lebih banyak dalam kacang tanah. That is why dia lebih banyak tenaga. Okay. So, cikgu nak bincang soalan yang diberi oleh PPD. PPD ke JPN Pulau Pinang. Cikgu tak pasti. Sampel soalan ini dia soalan ini kamu boleh tengok cara buat dia tu, cara eksperimen tu dibuat dalam video yang cikgu bagi, soalan yang nombor 2. Okey. Yang ni mungkin soalan macam ni lah bentuk dia, mungkin lah kan. Dia bagi satu pernyataan, satu eksperimen telah dijalankan untuk menentukan nilai tenaga. Nampak saja perkataan nilai tenaga, terus kita dalam kita punya kepala ni kita ingat eksperimen yang berkaitan dengan nak panaskan pakai jarum semua tu panaskan guna tabung didih dan sebagainya tu. Terus ingat yang tu. Kamu jangan risau sebab bahan-bahan tu diberi dan kamu kena tik bahan-bahan tu ikut macam mana yang dia bagi. Okey. So roti kering, kopra dan ikan kering ni yang ni adalah pemboleh ubah apa? Roti kering, kopra dan ikan kering. Pemboleh ubah dimanipulasi. Manipulasi lah kita tengok yang berbeza. Roti kering, kopra dan ikan kering adalah MV, manipulated variable. Okay. Jadi jisim dah bagi, jisim dia bagi 2 gram. Kemudian isi padu air suling yang digunakan adalah 20 ml. Ketumpatan air adalah 1 gram per mil. Yang 2 gram 20 ni pemboleh ubah apa? Dimalarkan sebab ditetapkan. So kamu boleh tulis sama ada jisim sampel makanan. Kalau soalan tanya apakah pemboleh ubah dimalarkan, kamu boleh tulis sama ada jisim sampel makanan atau isi padu air suling atau ketumpatan air. Tulis satu saja, jangan pergi tulis 3-3. Tulis satu saja. Okey. Kemudian dia bagi radas macam ni. Okey, so kita dah biasalah tengok kan. And then soalan macam ni. Soalan ditanya macam ni. Raja menunjukkan suhu awal air bagi semua sampel makanan. Okey, suhu awal air tadi dia habang siap-siap kan? 20 apa tadi? Suhu awal tak ada. Tak ada kan? Okey, ini berapa? 25. Okey, suhu awal air adalah 25 darjah Celsius. So kena catatlah. Okey, masalah di sini ialah kadang-kadang pelajar dia tak suka nak tulis unit. Yang ni cikgu tegaskan, unit ni wajib. Wajib tulis unit. Kalau tulis 25 saja, pemeriksa tengok tak ada unit, dia bagi kosong. Rugilah dengan kita punya panik, dengan kita punya apa semua, tiba-tiba dapat kosong. So jangan panik, tulis unit. Apa-apa kemahiran proses sains untuk mengukur mesti ada unit. Yang tu yang penting. Okey. Sekarang nampak boleh nampak. Kalau kamu pakai laptop mungkin nampak besar sikit. Kalau pakai handphone, kalau buat landscape tu dia besar jugalah. Boleh nampak berapakah suhu akhir air suling. 35. Betul. Kejap. 35. Okay, very good. 35. So, berapakah peningkatan suhu air? Peningkatan suhu air. Silap peningkatan suhu air. Berapa? 10. 10. Okay, good. 10. So, kalau nak buat pengira, kamu nak tunjuk pengiraan pun boleh. Tak mau tunjuk pun boleh. Tak ada masalah. Pemeriksa dia nak tengok nilai ni. Kalau tunjuk, tak ada masalah. Sekali lagi unit. Unit jangan lupa tulis. Okay, next. Ikan kering berapa? 55. Okay, 55. Sama ya, senang je. Okay, kopra. Kopra ni apa? Kopra ni apa tu? Nyok kering. Okay.
Berapa? Okey, 75 tolak 25, so dapat 50. Okey. Jadi untuk pemerhatian. Oh, cikgu lupa nak buat slide macam tu. Okey, tak apa. Pemerhatian, cuba cikgu patah balik Okey, pemerhatian kita kaitkan MV dengan RV. Okey, MV tadi food sample, kita ambil nilai yang paling rendah, nilai yang kita dapat kat sini. So disebabkan dalam soalan ni dia nak dua pemerhatian, cikgu akan pilih nilai yang paling rendah dengan yang paling tinggi. Yang tu sebab kita mudah nak buat inference. Tak salah kalau nak pilih 20 yang ikan kering dengan kelapa pun boleh, tak ada masalah. Kelapa kering pun tak ada masalah. Tapi cikgu selalu pesan dekat pelajar supaya kita pilih nilai yang paling rendah dengan yang paling tinggi. Jadi macam mana kita nak tulis pemerhatian? Kita kaitkan antara sampel makanan dengan sampel makanan ni MV kita kaitkan MV dengan RV. Dalam satu ayat tu dia ada MV dengan RV. So dekat sini cikgu ambil yang ni, food sample dengan suhu akhir. Ataupun boleh juga sampel makanan dengan peningkatan suhu air. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, kat sini cikgu ambil yang kedua. Suhu akhir air suling apabila roti dibakar. So roti kering dah mencapai syarat untuk MV, dah ada perkataan MV ni. Suhu akhir air suling apabila roti dibakar ialah 35 darjah Celsius. Untuk satu observation. So, observation yang kedua, cikgu ambil nilai yang kedua. Tadi nilai yang kedua ni kan. Cikgu ambil yang ni, antara food sample dengan peningkatan suhu air. Okey, untuk kelapa kering, suhu akhir air suling apabila kelapa kering dibakar ialah 75 darjah Celsius. Simple saja. Ingat satu benda untuk pemerhatian kita kaitkan MV dengan RV. Manipulasi dengan bergerak balas. Okey, takat tu faham ke? Faham. Ya. Faham. Kalau elok suruh dia orang start dengan ayat dengan MV dulu atau RV dulu? MV mesti MV dulu. Okey, ayat MV, tapi dia tengok keadaan. Kalau RV dulu pun boleh, tak ada masalah sebab ini observation, dia bukan hipotesis. Kalau hipotesis dia jadi reverse hipotesis. Kalau untuk observation tak ada masalah. Tapi dia tak ada masalah sebenarnya. Kita nak letak MV dulu pun boleh. Contoh macam ayat tunggang terbalik lah, sebab pemeriksa dia tengok ada dua tu syarat tu, MV dengan RV, kita terima dah. Okey. Contohlah katalah cikgu semak ni kertas daripada sekolah India, budak India dia macam terbalik sikit kan. Dia kata suhu akhir air suling adalah 35 darjah jika roti digunakan. Masih juga dapat markah. Sebab dia ada dua-dua benda tu. Tapi kalau kita buat hipotesis, kita tak boleh tunggang terbalik. Kita tak boleh letakkan RV dulu. Okey, faham Untuk observation dia longgar, dekat situ dia longgar. Dia boleh kita letak MV dulu ke RV dulu, tak ada masalah. As long ada MV, ada RV. Okey, boleh? Okey, now observation. Baru keluar. Tu roti kering adalah MV. Kemudian suhu akhir ni adalah RV. Okey. Okey, inference. Okey, yang ni apa yang kita nampak tadi, biasanya kita ambil daripada jadual. Okey, suhu akhir. Apakah inference yang kita nak kaitkan pasal suhu akhir tu? Bila sebut suhu, tadi kita belajar pasal nilai tenaga kan? Sebab suhu tu tenaga dalam bentuk tenaga haba. Betul tak? Okey. Jadi untuk inference mesti ada perkataan yang berkaitan dengan tenaga haba. Jadi tenaga haba yang dibebaskan adalah sedikit. Kenapa kita nak kaitkan 35 dengan 75? 35 ini menunjukkan nilai tenaga dia sedikit. Suhu ni kita nak kaitkan dengan tenaga. Nilai ni kita nak kaitkan tentang kuantiti tenaga tu, sama ada sikit atau banyak. Barulah kita boleh habaq pasal inference dia tu. Pastikan inference satu dia mesti selari dengan observation yang pertama. Okey, cikgu patah balik.
Yang ni observation yang pertama. 35 tu sikit. Inference yang pertama mesti cerita pasal pemerhatian yang pertama. Jangan kamu tulis terbalik. Kita dah tulis observation yang pertama tu pasal 35 darjah Celsius. Tiba-tiba kita tertukar, kita habaq kata tenaga kat sini banyak sebab kita nak explain hal observation yang kedua. Jadi salah lah yang tu. Faham tak? Jadi kita kena selarilah. Observation yang pertama mesti cerita, inference yang pertama mesti cerita pasal observation yang pertama. Okey. Dapat setakat tu? Ada soalan tak? Faham tak faham? Kalau kamu tak biasa lagi tak apa, tak ada masalah. Kita ada banyak lagi siri insya-Allah kalau diizinkan. Cikgu dengan Cikgu Ain akan bergilir untuk bagi explanation. Lama-lama kamu akan biasa. Hari ni first day mungkin berserabut sikit ke apa, tak ada masalah. Jangan bimbang. Okay. Alright. Seterusnya yang ni. Lengkapkan jadual. Cara mengendalikan pembeli ubah. Okey. Kita dah tahu tadi pembeli ubah manipulasi. Okey, jenis makanan. Kita tulislah jenis makanan. Okey, kemudian macam mana kita nak mengendalikan pembeli ubah tersebut? Dia ada tips-tips dia yang kamu boleh catat. Kamu boleh catat macam mana kita nak tulis cara yang betul untuk menulis cara pengendalian pembeli ubah. Okey. Pertama sekali ada keyword berbeza. Okey, mesti ada perkataan berbeza. Okey. Guna jenis makanan yang berbeza. Sebab berbeza tu keyword penting untuk menunjukkan MV. Okey, kemudian kita senarailah apa yang makanan yang berbeza tu. Roti kering, kelapa kering, ikan kering. Ni keyword dia. Sekiranya tak tulis perkataan berbeza, hilang satu markah di sini. Sini, kalau kat sini cikgu berpandukan soalan kertas 3 SPM lah. Yang terbaru ni tak tahu konsep dia macam mana, tapi cikgu rasa lebih kurang je. Dia akan ambil cedok-cedok sikit daripada yang bio 3, kertas 3. Okey. Keyword dia berbeza. So mesti ada perkataan berbeza. Kemudian kamu kena senaraikan apa dia yang MV tu. Roti kering, kelapa kering, ikan kering tu. Okey. Keyword dia yang tu. Kemudian pembuli ubah bergerak balas. Yang ni ada dua jenis tapi tak apa. Yang mana satu? Siapa boleh cuba? Siapa boleh cuba? Pembuli ubah bergerak balas. Anis? Anis ke siapa-siapa? Boleh? Cikgu Ana mungkin boleh tu. Apa dia? Tunjuk balik kot tak? Tunjuk balik apa? Yang table yang jadual tadi tu. Table jadual. Kejap. Mungkin dia orang tak ingat yang kolom tu kot. Kejap. Apa dia dah, benda apa yang kita senaraikan tadi tu. Yang first tu yang ada gambar roti. Oh. Yang table tu yang ada ni. Kejap. Okey. Yang tu. Pembuli ubah bergerak balas. Peningkatan suhu air. Okey. Peningkatan suhu air boleh. Ataupun suhu akhir air suling pun boleh. Okey. Antara dua. Peningkatan suhu air pun boleh. Ingatlah cikgu cakap ni ada dua. Okey, sekarang ni cikgu nak beri jawapan untuk suhu akhir suling dulu. Suhu akhir. Dia susah nak cakap. Suhu akhir air suling dulu. Sekejap lagi cikgu tunjuk yang macam mana kita nak buat. Sebab tak ada contoh yang kedua. Sekejap Okey, kita ambil suhu akhir air suling dulu. Okey, yang tadi pun betul juga. Perubahan suhu tu pun betul juga. Tapi untuk ni cikgu habaq yang ni dulu. Suhu akhir air suling. Okey. Ini ingat perkataan ura. Ura ni apa? Ukur. Ini keyword yang kena ada. Ukur dan record. Record apa? Ambil balik ni Ukur dan record suhu akhir air suling. A tu adalah alat. Ura tu you ukur, R record, A tu alat. Alat tu bergantung kepada eksperimen lah.
kalau macam eksperimen yang kita buat yang nilai tenaga makanan ni, kita guna termometer kan untuk ukur. So kita gunalah perkataan termometer. Itu untuk responding. Okey, sekiranya ada student yang tulis kejap, patah balik. Alat kena betul tak boleh ni. Alat kena betul. Betul, Cikgu Ain cakap tu betul. Alat kena betul. Alat salah, dikira salah semualah. Dikira untuk bahagian method lah. Method tu kira salah. So, kalau increase, kalau dia nak ambil perkataan, dia nak kata RV tu peningkatan suhu akhir. Betul. Tapi method to handle, untuk method to handle, cikgu lupa nak tulis ni. Dia tak boleh guna ura ni. Method to handle kita kena buat kira suhu, kira perbezaan suhu akhir dengan formula. Dengan formula kita kena tulislah suhu akhir tolak suhu awal. Cikgu lupa nak tulis kat sini. Kamu ingat kalau kita ambil yang kedua tadi, untuk method to handle kita kena tulis formula. Okey. Kira perbezaan suhu menggunakan formula berikut, iaitu suhu akhir air suling tolak suhu awal air suling. Baru betul kaedah dia. Kat sini ada dua lah jenis RV dia. Okey. Then kita tengok pemboleh ubah dimalarkan. So kat sini cikgu pilih yang jisim. Sebenarnya tadi ada 3 yang boleh pilih mana-mana satu. Okey, keyword dekat sini kamu kena bagi tahu nilai tu. Fix ataupun tetapkan. Sebab malar kita tetapkan. So tetapkan jisim air suling, iaitu bagi tahu berapa nilai dia. Okey, 20 gram. Okey, setakat tu boleh Ada soalan tak? Okey, tak ada Ada soalan bagi tahu, terus interrupt cikgu. InsyaAllah cikgu tu cuba jawab. Cikgu ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey. So, state the hypothesis. Kita bagi tahulah kita punya hypothesis tadi. Sebab kita tengok nilai kelapa kering tu yang paling tinggi. Okey. So, kelapa kering mengandungi nilai tenaga yang paling tinggi berbanding roti kering dan ikan kering. So, kena bagi tahulah tiga jenis makanan tu kena state dalam hipotesis kita. Jangan kita habang kelapa kering nilai tenaga lebih tinggi daripada roti kering. Kesian ikan kering kita tak tulis, tak boleh. Dia kena tulis tiga makanan. Dan kita kena bagi tahu yang super lah, yang siapa yang nilai tenaga yang paling tinggi. Okey, ada juga student yang dia buat nilai yang rendah. Dia buat sini, dia kata roti kering mengandungi nilai tenaga yang paling sedikit. Paling tu penting yang perkataan tu. Sedikit berbanding kelapa kering dan ikan kering pun boleh. Sama ada kita ambil nilai yang tinggi ataupun nilai yang rendah, tak ada masalah. Okey. Okey. Untuk amali bersepadu, dia tak banyak soalan berbanding dengan kertas 3 yang sebelum ni KBSM. Kertas 3 tu dia ada 11 soalan. Okey, 11 soalan, jumlah markah 33 markah. Tapi untuk yang KSSM ni, markah dia, cikgu tak ingat dia punya peruntukan markah tu, tapi dia taklah sampai 33 markah. Jadi sebab dia ambil kira kita buat eksperimen amali tu sendiri tu ada markah dah, dan apa kita punya data yang terlibat tu. Okey. So nanti kamu boleh tengok video yang cikgu bagi nanti dekat grup. Video yang JPM bagi pun boleh tengok. Yang eksperimen yang kedua, eksperimen nombor 2, kalau tak silap cikgu, kita check. Okey. Untuk yang tu setakat tu lah. Ada soalan apa-apa boleh tanya cikgu. Ada nak tanya apa-apa? Jangan malu, jangan segan. Kita satu family bio ni dalam sekolah ni. Lepas ni apa-apa, cikgu dengan cikgu Ain sama-sama gambling tenaga untuk bagi kamu lebih faham bio. Jangan malu. Okay, maknanya waktu buat eksperimen tu, lepas eksperimen tu terus kita buat laporan lah, macam tulis-tulis tu. Dia tak ada laporan, dia menjawab soalan je. Oh, tak ada tulis yang prosedur ke apa? Tak ada prosedur. Kamu tak payah nak hafal prosedur. Prosedur tu kamu hafal dalam kepala untuk kita jalankan eksperimen. Yang tu saja. Faham tak?
Jadi nilai yang kamu dapat tu yang kamu akan tulis data tu dan buat pengiraan. Dekat situlah markah dia. Dan yang kamu jangan terkejut nanti Cikgu Ain pun kena buat eksperimen yang sama macam kamu. Jadi tahun ni Cikgu Ain pegang form 5, so Cikgu Ain yang kena buat eksperimen sekali. Cikgu Ain kena buat nanti bila pemeriksa SPM tu dia ambil semua kertas-kertas kamu tu, dia akan bandingkan jawapan yang kamu dapat dengan Cikgu Ain. Jadi Cikgu Ain punya data untuk eksperimen tu dijadikan sebagai penentu aras. Contohlah kalau kata eksperimen yang sama kan, kelapa kering katalah Cikgu Ain dapat katalah 5 kilojoule per gram. Kamu dapat 20. Tu pelik sangat lah kan. Dan pemeriksa akan tengoklah kat mana yang pelik tu, kat mana yang dia boleh bagi markah. Dia tak akan bagi kosong sebab kita ada markah untuk jalankan eksperimen pun ada. Jangan bimbang. Okay. Cikgu biasa lalui peperiksaan amali. Cikgu Ain biasa lalu tak? Ya, lalu. Okay. Tahun cikgu tahun 97 SPM. Lepas tu amali tahun 98, tahun 99 dah tak ada amali. Oh, 99. Betul. 99. Okey, sebenarnya dia memanglah kita rasa ketan tapi tak ada apa pun. Biasalah. Okey, sebab cuma nak share lah bezanya amali zaman kamu. Kalau zaman cikgu dengan Cikgu Hana, mungkin kami dulu amali dia ada slot bio, fizik, kimia. Dia amali berasingan dan kami untuk amali tu 2 soalan. 2 soalan macam saya dulu bio. Kalau bio soalan yang pertama tentang isotonik ubi kentang. Amali yang kedua bio tu tentang otopmyotem ikan. Dia beza. Macam kamu amali yang kamu punya, fizik 1 amali, bio 1 amali, kimia 1 amali. Bermakna dalam 3 amali sajalah yang kamu akan run masa tu. Dalam satu masa kan? Kita sebab kita jumlah pelajar form 5 20, so satu sidang je lah. Satu sidang. Ada nak tanya apa-apa lagi? Satu meja kalau tak silap cikgu 2 orang lah kot, no? Ain? Ya, dua calon. Rasanya lebih kurang macam suasana kita dulu Cikgu Hana. Kerana untuk calon di atas 5, kita naik nanti video yang Cikgu Hana share tu kamu tengok balik. Ya, InsyaAllah nak dapat bersemuka nanti kita akan run dulu amali yang awak tengok video tu dulu. Kita akan buat secara reality punya. Mungkin ada kalau kata ada yang ubi kentang tu antara famous jugalah yang boleh kita buat semula. Ya, jadi boleh dalam tempoh PDPR ni kamu boleh buat ulang kaji balik lah, tengok-tengok balik semua. Okey, yang ni bab form 4, bab form 5 rasa macam tumbuhan dia tak banyak sangat eksperimen rasa. Nampak yang menengah form 4 tu akan naik. Sebab amali tingkatan 5 kalau tumbuhan dia memerlukan masa yang lama. Betul. Kalau macam kita transpirasi dia ambil take time sebab kita nak tarik nak tengok tube kapilari tu kan. Dia nak tengok kapilari tu yang ambil tu masa. Memang susah nak jadi selalunya, memang susah dapat keputusan. Potensi banyak amali naik tanpa amali di tempat. Yang kita target kentang tu lah. Kentang mungkin ditukar kepada apple ataupun timun ke, ataupun mungkin batang bayam, batang kangkung. Mungkin juga dia suruh lukis. Itulah. Okay, tak apa, don't worry. So ada lagi soalan boleh tanya cikgu, jangan malu. Cuma tu lah take note apa yang tadi yang Cikgu Hana dah share dengan kamu. Take note lah yang tentang pemboleh ubah dimanipulasi, yang bergerak balas, dimalarkan. Yang bergerak balas tu ingat, bergerak balas tu kamu fokus pada keputusan. Keputusan tu memang bergerak balas. Jangan keliru. Okey, sebagai tugasan cikgu nak bagi untuk 4 IN. Nanti cikgu Ain bagi tugasan dekat 5 IN.
Okey, 4IN ada kan? 4IN tolong buat dalam buku laporan eksperimen. Okey, kalau tak bawa balik buku, tolong tulis dalam kertas kajang tu, simpan dulu. Okey, buat laporan yang lengkap. Okey, untuk tugasan hari ni lah. Untuk tugasan amali. Okey, nanti buka sekolah cikgu nak check. Keputusan, ambil keputusan daripada slide ni. Slide ni cikgu akan share, PowerPoint ni cikgu akan share dekat Telegram. Okey. Cikgu Ain nak cakap apa-apa? Ya. Boleh, rasanya form 5 pun boleh buat benda yang sama kot. Okey, form 5 boleh buat benda yang sama. Nanti cikgu Ain semak. Kita seragamkanlah senang. Boleh, betul. Cuma form 5 memang kita pakai dalam bentuk file. Jadi kamu buat dalam kertas kajang. Kumpulkan, nanti bila bersemuka cikgu akan pulangkan balik file amali kamu, masukkan dalam file amali. Okey. So, tak ada apa soalan dah kot. Ada lagi boleh tanya. Respon, cikgu nak dengar suara. Siapa dia? Cikgu Hana, kehadiran kita macam mana? Kehadiran sekejap lagi. Kak bubuh dekat Telegram. Form 4, dia pun catat dekat situ. Untuk dokumentasi. Sebab kat sini ada dia pun tak boleh nama sebenar. Cikgu tak tahu siapa dia. Kan? Okey, tak apa, nanti kita PM tepilah Kak Ana. Cara kita nak ambil kehadiran dia orang nanti. Okey. Okey, itu saja. Cikgu minta maaf kalau ada kurang apa-apa silap. Jangan segan-segan nak tanya, tanya je. Boleh PM cikgu bila masa pun boleh. Okey, malam pun boleh, pagi pun boleh. Pukul 5 pagi pun boleh, tak ada masalah. Tanya je. Cikgu Ain pun tanya je. Okey? Ingat kita punya aim SPM. Sebab SPM sangat-sangat penting. Sampaikan kamu kerja nanti pun ditanya lagi keputusan SPM. Tanya cikgu Ain tak percaya. Kadang-kadang kan dia pun tanya lagi. English dapat berapa? Maths dapat berapa kan? Ada lagi kadang PPD pun tanya. SPM penting sangat. Lepas tu ada yang macam sebelum ni. Dia ambil diploma farmasi, tapi dia punya kimia dia dapat tak kredit. Dia tak kredit. Dia boleh masuk diploma farmasi, tapi kalau dia nak sambung ijazah, dia kena ambil SPM balik sebab dia tak kredit. Bayangkan umur berapa ambil SPM balik. Itu pentingnya. So kamu jangan main-main SPM ni. Apa saja cikgu suruh masuk kelas, ikut saja. Okey, buat dengan sepenuh semangat. Okey, so kalau tak ada apa-apa, tambahan sikit kalau boleh daripada pelajar tingkatan 4 dan juga tingkatan 5, seboleh-bolehnya macam yang cikgu selalu sebut, cubalah bagi dapat, paling kalau kata rasa diri tu lemah, cubalah sekurang-kurangnya bagi dapat kredit juga. Jangan bagi dapat sekadar lulus. Cuba sedaya upaya dapatkan kredit juga. Kalau boleh, kalau habis-habis tak boleh sangat nak pergi sampai atas, sekurang-kurangnya kredit C. Jangan rendah daripada C. Bagi pelajar-pelajar tingkatan 4, rasanya kamu boleh starting daripada sekarang. Tak sebab boleh main-main masa masih panjang. Jangan tunggu tingkatan 5 baru nak buat. Tak boleh. Tapi untuk anak-anak cikgu yang tingkatan 5, bukan kata kamu dah terlambat. Tak, kita masih ada masa lagi. Kita masih boleh usaha lagi. InsyaAllah jalan masih ada. Okey. Jangan give up. Okey, kalau tak ada apa, cikgu undur diri dululah. Okey. Cikgu Ain nak cakap apa-apa lagi? Tak ada apa dah. Tak ada. Cuma itulah apa yang disampaikan tadi, take note dan kita apply dalam kelas amali kita yang seterusnya lepas ni lah. MVRV, hypothesis study, penyataan masalah tu kita apply balik nanti. Ini kita tak sentuh lagi di SO semua, nanti kita buat kemudian di SO kan. Tak ada lagi tu. Ya. Lepas tu banyak benda lagi lah kita kena buat juga. Alright. Okey, itu saja. Esok tak ada kan Ain? Tak. Minggu depan. Okey, kita sambung minggu depan. So insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.